Okey, hari ini kita akan belajar sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Kita nak ulang balik bab 3 Okey, cikgu pergi kepada contoh lah. Terus. Okey, kita nak selesaikan persamaan linear yang berikut dengan menggunakan kaedah penghapusan. Okey, so kita kena ingat bila kita nak buat kaedah penghapusan, step yang pertama sekali kita kena buat adalah kita kena hapuskan. Nama pun kaedah penghapusan kan. Jadi kita kena pilih satu pemboleh ubah untuk dihapuskan. Okey, untuk dihapuskan. Contoh soalan yang kat sini. Kita ada persamaan 1, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Jadi untuk membuat kaedah penghapusan, jadi kita pilih dulu huruf yang nak digunakan sebagai kaedah penghapusan. Okey. Cikgu nak hapuskan X untuk soalan 1 dengan 2. Okey, contohlah 1 dengan 2 tu. 1 dengan 2 tu cikgu pilih, cikgu nak hapuskan X. Jadi apa yang cikgu kena buat dengan persamaan yang kedua? Cikgu kena darab dengan 2 lah. So persamaan 1 tu cikgu salin je balik. X tolak 3Y tambah Z sama dengan negatif 10. Kemudian cikgu kena hapuskan X. So cikgu akan darab dengan 2 lah. Persamaan 2 ni cikgu akan darab dengan 2. Ini persamaan 1. So persamaan 2 darab dengan persamaan 2, dia akan jadi 4X tambah 2Y tambah 6Z sama dengan negatif sama dengan 0. So bila kita kena kita dapat negatif 5Y. Kemudian Z tolak 6Z dapat negatif 5Z sama dengan negatif 10. Okey, ini adalah persamaan yang ketiga. Okey, seterusnya masih lagi kita pilih lagi dua persamaan untuk hapuskan X juga. So cikgu pilih sekarang 2 dengan 3. Jadi cikgu kekalkan 2. 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan 0. Ini adalah persamaan yang soalan 2 Ini 3 tadi ni. Ini 4. Sorry, ini 4, ini 5. Kenapa ni 4 ni 5? Sebab 1, 2, 3 dekat sini kan. So yang ni persamaan yang keempat lah cikgu hasilkan selepas cikgu darabkan dengan 2. Faham tak? Faham. Okey. So cikgu ambil persamaan 2 dulu. Dan cikgu tengok persamaan yang ketiga, cikgu nak hapuskan X juga Kalau kita nak buat kaedah penghapusan, kena aim untuk hapuskan satu huruf dulu. So itu benda pertama awak kena buat. So bila kita nak hapuskan yang dekat 3 ni, kita kena darab dengan 2 lah. Jadi yang persamaan yang ketiga tu didarab dengan 2. Jadi kita dapat negatif 2X tambah 4Y tolak 10Z sama dengan 34. Ini adalah persamaan yang ke-6. So bila kita tolak dia jadi tambah kan. Okey, kita kena tambah lah dekat sini. So X dah terhapus. So kita dapat 5Y dekat sini. Kemudian kita dapat tolak 7Z sama dengan 34. Ini persamaan yang ke-7. Kemudian kita dah dapat persamaan 5 dengan persamaan ke-7. Jadi kita kena 5. Cikgu bagi salin balik lah supaya awak nampak Kejap. 5Y tolak 5Z sama dengan negatif 10. Kemudian cikgu salin balik yang persamaan ke-7. Jadi apa kita kena buat? Kita kena tambah. So persamaan 5 tambah dengan persamaan yang ke-7. Jadi tambah Y dah hilang.
So kita dapat kat sini, kita dapat kalau sini tambah negatif 5 tolak 7Z dapat 12Z sama dengan negatif 12Z sama dengan 24. Negatif 10 tambah 34 dapat 24. Jadi Z sama dengan negatif 2. So baru dapat Z sama dengan negatif 2. Kemudian kita boleh masukkan Z ni dekat persamaan yang ke-7. Z sama dengan 2 masuk persamaan yang ke-7. So 5Y tolak 7 dalam kurungan negatif 2 sama dengan 34. So 5Y tambah 14 sama dengan 34. Jadi 5Y sama dengan 20, Y sama dengan 4. Okey, kemudian Y sama dengan 4 dengan Z sama dengan negatif 2 masuk dalam persamaan. Pilihlah 1, 2, 3. Tak kisah mana-mana satu. Masuk dalam 3 lah, contoh 3. So, kita dapat negatif X tambah 2 darab negatif 2 tolak 5 darab Z kita adalah negatif Y kat situ. 4 tolak 2 sama dengan 17. So negatif X tambah 8 tambah 10 sama dengan 17. Negatif X sama dengan 17 tolak 18 dapat negatif 1. So X dapat 1. Okey, untuk kita check jawapan kita boleh guna kalkulator lah. Boleh guna kalkulator biasa ataupun kalkulator putih, sama je. Sekejap kita check jawapan. Okey, kita guna persamaan kat sini lah. Mod equation anu ada 3, ada 3 anu. So kita pilih 3 lah. Kemudian persamaan pertama 4 negatif 3 1 negatif 10. 4 negatif 3 1 negatif 10. Okey, kemudian 2 1 3 kosong. Kemudian negatif 1 2 negatif 5 17. So kita dapat yang pertama kita dah masukkan tadi X kan. So ini adalah huruf X lah. So ini betul. X sama dengan 1. Kemudian Y sama dengan 4 betul. Dan Z sama dengan negatif 2. Okey. Jelas tak? Macam mana nak buat kaedah penghapusan? Jelas. Ada soalan nak tanya? Jadi kalau guna kaedah penghapusan, semua akan dihapuskan lah. Ingat, aim dia adalah untuk hapuskan satu pemboleh ubah dulu. Itu cara nak start untuk buat kaedah penghapusan tu. Hapuskan satu, pilih 2 dan hapus satu pemboleh ubah. Okey, itu adalah kaedah penghapusan. Okey, kita tengok pula kaedah penggantian. Okey. Okey, berbeza dengan kaedah penggantian. Kaedah penggantian awak kena menggantilah. Okey, contoh Contoh kita ada persamaan. Cikgu tulis baliklah persamaan sebelah sini. 3x tolak y tolak z sama dengan negatif 120. Y tolak 2z sama dengan 30. X tambah Y tambah Z sama dengan 180. Okey. So kat sini ni persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga. Okey. So kita kena aim, kalau dalam kaedah penggantian kita kena aim untuk singlekan huruf demi huruf. So maksudnya yang pertama kat sini kita tengok paling senang nak singlekan adalah persamaan yang kedua kan. So kita ambil persamaan yang kedua dan singlekan Y. So Y sama dengan 30 tambah 2Z. So kita dapat persamaan yang keempat. Kemudian kita kena singlekan lagi huruf seterusnya.
So mungkin kita boleh pilih 3 kat sini. So kita pilih 3 dan kita singgalkan X contohnya. So kita akan singgalkan X sama dengan 180 tolak Z tolak Y. Okay, ini adalah persamaan yang ke-5. So kita dah singgalkan 2 pemboleh ubah. Okey, kemudian kita kena singgalkan satu lagi. So kita ambil yang ke-5. Masukkan, yang ke-4 masukkan ke dalam yang ke-5. Jadi Y ni akan digantikan dekat sini lah. Jadi X sama dengan 180 tolak Z tolak dalam kurungan 30 tambah 2Z. So kita dapat 180 tolak Z tolak 30 tolak 2Z. So X sama dengan 150 tolak tolak 3Z. So ini dapat persamaan yang ke-6. Okey, so kita dah dapat persamaan yang ke-6. Kita boleh gantikan X dengan Y ke dalam persamaan 1. Jadi X persamaan 6 dengan persamaan 4 boleh masuk ke dalam persamaan 1. So cikgu gantikan X dengan dia punya Y. So kita akan dapat dalam satu pemboleh ubah lah. Jadi 3 dalam kurungan X kita adalah 150 tolak 3Z. Kemudian tolak Y kita adalah 30 tambah 2Z. Kemudian tolak Z sama dengan negatif 120. So dapat 450 tolak dengan 9Z tolak 30 tolak 2Z tolak Z sama dengan negatif 120. Kemudian kita boleh pindahkan kat sini. Nombor kan kita dapat semua Z kan. Jadi negatif 9 tolak 2 tolak 2 negatif 9 tolak 2 dapat 11Z kan, negatif 11Z. 120 negatif 120 kita pindahkan 30 kat sini. Ni Z kan, bukan 2. Allah. Ni Z. So ini adalah 12Z lah. Negatif 120 tambah 30 tolak dengan 450. So dapat negatif 540. Negatif 540. So Z dapat bahagi dengan negatif 12. Dapatlah jawapan 45. Z ni dapat 45. Okey, kemudian dah dapat Z. Okey, Z ni Z sama dengan 45. Kemudian masuk ke dalam persamaan yang ke-6. Ni yang kita singgalkan tadi. So jadi X sama dengan 150 tolak 3 dalam kurungan 45. So dapat jawapan 150 tolak 3 darab 45 dapat 15. Okey, lepas tu kita masuk Z sama dengan 45, masuk balik dekat persamaan yang keempat. So Y dapat Y sama dengan 30 tambah 2 dalam kurungan 45. So dapat jawapan 120 lah. 120. Okey. 30 tambah 2 darab 45. Dapat 120. So kita boleh cek balik. Equation pilih 3
masukkan ni yang pertama ni 3 negatif 1 negatif 1 3 negatif 1 negatif 1 negatif 120. Kemudian yang ni X tak ada, jadi dia kosong lah kat situ, kosong. Kemudian 1 negatif 2 1 negatif 2 30. Negatif 2 lepas tu 30. Kemudian kat sini 1 1 1 180. 1 1 1 1 180. Okay, so dapatlah X kita 15 betul, X kita 15. Kemudian Y kita 120, betul. Dan Z kita adalah 45. Okay, jelas tak? Ada soalan nak tanya? Jadi Cikgu ingatkan balik, bila awak nak buat kaedah penggantian, awak kena singgalkan satu huruf, kemudian singgalkan lagi satu huruf, baru masuk dalam atas ni balik, baru dapat jawapan dia. So dah dapat jawapan, awak akan masuk balik dalam yang dah awak singgalkan tu. Okay, so kalau tak ada masalah, cikgu akan teruskan kat sini. Ni kita dah buat pun. Okay, kita pergi pula persamaan serentak yang melibatkan satu persamaan linear dan satu persamaan tak linear. Okay, so kalau kita tengok nombor 7, nombor 7 ini ada linear. Kenapa dia linear? Sebab dia punya X dengan Y dia single. Dia tak ada gabungan dengan mana-mana. Kat sini dekat soalan nombor 2 ni, dia adalah persamaan yang tak linear kerana dia ada kuasa 2 dekat sana. Ataupun kalau ada XY pun dia juga adalah suatu persamaan yang tak linear. So ini adalah corak soalan dia yang kedua, persamaan linear dengan persamaan tak linear. So cikgu buat macam ni lah. Mula-mula kita nak buat untuk jawab soalan ni, kita kena singgalkan persamaan linear dulu ni. Persamaan linear ni kita kena singgalkan. Jadi cikgu akan singgalkan Y, so kita akan dapat Y sama dengan 4 tolak 2X. So ini dapat persamaan yang ketiga. Okey, untuk persamaan ni kita ada pemakahan dah sebelum ni. Sebab ini memang soalan KPSM yang lama. Yang tadi tu cikgu tak tahu pemakahan dia macam mana. Okey, sekarang ni kalau nak dapat markah mesti ada satu perkara rumus. Okey, dah dapat satu perkara rumus, dapat satu markah dekat sini. Okey, kemudian 3 ni kita masuk dalam 2. So cikgu gantikan dapat 4 tolak 2X kuasa 2 tambah 5 sama dengan 4X. Okey, so ini bila awak ganti masuk je, awak dah dapat markah yang kedua. Ni patutnya penandaan macam ni lah ni. Ni penandaan dia. Ni P1, ini K1. Okey, kemudian kita kembangkan, kita dapat 16 tolak 4 darab 2 lagi dapat 16X tambah dengan 4X kuasa 2. Kemudian cikgu teruslah samakan dengan kosong, tolak 4X tambah 5 sama dengan kosong. So cikgu susun balik 4X kuasa 2 tolak 20X, kemudian tambah 21 sama dengan kosong. Okey, untuk mengelakkan daripada awak buat silap pemfakturan ke apa semua kan, jadi elakkan guna pemfakturan. Kalau soalan macam ni, better awak guna rumus je. Kalau rumus soalan ni salah, ni awak still akan dapat markah pada berumus tu. Jadi kita akan guna rumus lah.
Disebabkan huruf kat sini X dan dekat sini awak hex lah. Pastikan buat macam tu. Sebab kadang-kadang kita ingat memang formula tu X, tapi dekat situ huruf Y. So better awak tengok huruf tu baru salin huruf tu kat sini. So X sama dengan negatif B, negatif 20 tambah tolak punca kuasa, negatif 20 kuasa 2 tambah 2 darab 2 pula, tolak 4 darab 21. So bagi dengan 2 darab dengan 4. So kita tekan je kalkulator untuk dapatkan jawapan dia. Cari equation, pilih 2 degree 2, masukkan 4, negatif 20 dan 21. So dapatlah X ini adalah sama dengan, kat sini dia bagi berapa? 7/2. Satu lagi X sama dengan 3/2. Okay. So walaupun kat sini dia boleh difaktorkan seperti biasa, tapi cikgu tak nak awak guna pemfakturan, sebab selalunya akan salah lah bila awak buat. Sebab dia bukan dia selalu macam akan jadi silly mistake. So better lah awak guna formula ni untuk dapat markah. So kat sini akan ada dapat markah yang pertama. Kedua-dua X betul dapat N yang pertama. So kemudian X ni dia masukkan ke dalam persamaan yang ketiga. Jadi Y sama dengan 4 tolak 2 dan kurungan 7/2. So boleh potong, dapatlah negatif 3. Kemudian Y sama dengan 4 tolak 2 dan kurungan 3/2. So awak boleh potong, awak dapat 1. So dapatlah N 1. So dapat 5 markah penuh lah untuk soalan ini. Okay, jelas tak? Ada soalan nak tanya? Cikgu tu keluar ke? Faham? Okay, so kita teruskan lagi. Okay, yang ni selesaikan persamaan serentak yang berikut dengan menggunakan perwakilan graf. Mula-mula awak kena bina jadual dulu. Baik, mana ni tadi? Okay, awak kena bina jadual dulu. Buat satu-satu, 0 sampai 5. Buat satu-satu, kemudian dah dapat jadual tu, kemudian plot macam biasa. Dah dapat plot, so kita akan dapatlah dua jawapan. Yang bersilang pada graf, itulah jawapan kita. So jadi jawapan kita adalah 1, 2 dengan 4, negatif 4. Jelas tak? Yang ni tak ada masalah kan? Faktor apa kita punya buat jadual ni ada masalah tak? Bina jadual. Sebab dia ada kata kat sini menggunakan perwakilan graf. Jadi kena buatlah guna graf. Jadi biasakan awak buat nombor tu 0 sampai 5. Supaya dia cukup besar untuk nampak lah kat mana dia bersilang. Ada soalan nak tanya? Okay, kalau tak ada soalan nak tanya, okay, kita pergi kepada soalan SPM. Soalan SPM ni semua soalan yang melibatkan 3 pemboleh ubah. Sekejap.
Nanti bila awak jawab soalan ni untuk hari esok, awak kena jawab soalan bahagian yang ayat macam ni Sebab jaranglah soalan SPM tu dia keluar soalan biasa-biasa. Dah hujung-hujung ni. Okey. So kita tengok soalan nombor 13A ni. Jadi kita nak guna kaedah penggantian. Okey, kita kena kenal pasti dulu mana satu kita punya persamaan linear. So yang ni adalah persamaan linear. Ini adalah persamaan linear kita. Jadi kita akan singgalkan X. So X sama dengan 3Y tolak 4. So ini adalah persamaan 3. So kita dapat P1 dekat sini. Kemudian kita boleh gantikan masuk ke dalam persamaan yang kedua. So 3 masuk dalam 2. Betul. So 3Y tolak 4 kuasa 2 tambah X dalam kurungan Y dalam kurungan 3Y tolak 4 tolak 40 sama dengan kosong. Okey, walaupun kat sini dia XY, kita letak dekat X kat sini, tetapi kita boleh je letak Y kat depan sebab dia sama je, maksud dia darab. So kalau letak X kat belakang, kalau letak Y kat belakang macam ni kan, cikgu risau nanti awak lupa nak darab betul-betul. Jadi better Y tu letak di depan. So kita akan kembangkan seperti biasalah. Jadi 9Y kuasa 2 tolak 3 darab 2 6 darab 4 24Y tambah dengan 16 tambah 3Y kuasa 2 tolak 4Y tolak 40 sama dengan kosong. Kemudian kita kat sini dah dapat markah K yang kedua, markah yang kedua, lepas tu kita susun persamaan am dia, dapat negatif 28Y, kemudian tolak 24 sama dengan kosong. Okey. So macam cikgu kata tadi, kat sini huruf dia Y, jadi awak kena letak Y dekat sini. Y sama dengan negatif 28 tambah tolak punca kuasa negatif 28 kuasa 2 tolak 4 5 negatif 24. So bahagi dengan 2 darab dengan 5. Jadi Y dapat kemudian negatif 28, kemudian negatif 24. So dapat perpuluhan 5 negatif 28. Cikgu, Dia tersilap cikgu buat. Mana Y tersilap? kuasa 2 tu. Yang 5Y kuasa 2 tu. Oh, 9 tambah 3 12. Ya Allah. Okay, so yang pertama X nya adalah 3. X yang kedua adalah 3. Itulah negatif 2 per 3. So Y yang kedua adalah negatif 2 per 3. Okay. So macam cikgu kata tadi, formula satu markah betul N1 jadi kita gantikan masuk X sama dengan 3 darab 3 tolak 4 6 tolak 4 jawab 9 tolak 4 jawapan dia 5. Satu lagi 3 darab 2 tu 2 per 3 tolak 4 boleh potong dapat negatif 6. So kedua-dua nilai yang betul dapat lagi N1. Okey, ada soalan nak tanya? Okey, kalau tak ada soalan nak tanya, kejap lagi nanti awak buka dekat modul form 4 tu. Cikgu nak awak jawab soalan graf ni nanti boleh buat lah. Sekejap.
Okay, cikgu nak awak jawab soalan nombor 28 ya. Okay, boleh? Bergerak ke kumpulan awak? Ini 1 Y sini 21 pula 3x tekan 3 ke 3 masuk dalam persamaan 2 41 tolak 3x kos 2 besar sangat lah. ABC kan? Nilai ABC kau dah oh. Tekan kalkulator je. Udah? Tekan kalkulator je. Ni tahu buat ke tak ni? Perlu bantuan tak? Tahu tu tak? Awak guna apa? Guna formula apa? First kita orang tambah semua sama dengan 40. Okey, lepas tu? Yang kedua Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. Teorem Pythagoras, okey, betul. Lepas tu? Dapat tak Tu jawapan? 8, 15? baru buat Okey. dapat Dapat. dapat 17 dengan 8. 17 dengan 8. Lepas tu awak tak masuk ke lagi dalam persamaan? Kan ada 2 kan dapat nilai X. Yang 2x tolak 1 kan. Kan ada dapat 2 kan nilai. Lepas tu dapat 8 dengan 17 je. Lepas tu yang 2x tolak 1 tu masukkan 8. Okey, lepas tu? Dapat 15. Yang betul lah. Betul dapat lah tu, betul lah tu. Betul lah awak buat. Yang persamaan yang x lagi 1 tu biar je tu. X lagi